Sayyidina Abu Kabsyah rahmatullah alaih, Sayyidina Abu Kabsyah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara yang aku akan terangkan kepada kamu secara bersumpah dengan nama Allah. Dan selepas itu aku akan memberitahu kamu satu perkara secara khusus." هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Seseorang yang bertawaduk semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Hadis riwayat Mishkat dan Sahih Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersedekah tidak mengurangkan harta. Allah Taala pasti akan menambahkan kemuliaan kepada seseorang hamba yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Taala pasti mengangkat darjat seseorang yang bertawaduk semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah." Keterangan. Tiga perkara dibincangkan dalam hadis ini. Pertama, walaupun pada zahirnya nampak berlaku kekurangan dalam harta dengan bersedekah, namun pada hakikatnya harta tidak sedikit pun berkurang dengan bersedekah. Bahkan gantiannya malah gantian yang terbaik pasti akan didapati di akhirat, sebagaimana yang dapat diketahui daripada ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak telah dibentangkan sehingga sekarang. Di dunia pun kebanyakan gantian kepada sedekah akan didapati juga sebagaimana yang dinyatakan pada ayat nombor 4 dan keterangan lanjutnya dalam ayat nombor 20, yakni apa-apa sahaja yang kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah akan mengurniakan gantiannya kepada kamu. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dinyatakan dalam keterangan ayat tersebut mengukuhkan lagi kenyataan ini. Pada keterangan hadis nombor 2 telah dinyatakan hadis bahawa setiap hari dua orang malaikat sentiasa berdoa agar Allah memurniakan ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan memusnahkan harta orang yang tidak menginfakkannya. Sayyidina Abu Kabsyah rahmatullah alaih, Sayyidina Abu Kabsyah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara yang aku akan terangkan kepada kamu secara bersumpah dengan nama Allah. Dan selepas itu aku akan memberitahu kamu satu perkara secara khusus. Hendaklah kamu mengingatinya." Tiga perkara yang aku bersumpah untuk menerangkannya ialah: pertama, harta seseorang hamba tidak akan berkurang dengan bersedekah. Pertama, harta seseorang hamba tidak akan berkurangan dengan bersedekah. Yang kedua, seseorang yang bersabar atas kezaliman yang dilakukan ke atasnya, maka Allah akan menambahkan kemuliaannya kerana kesabarannya itu. Yang ketiga, sesiapa yang membuka pintu meminta-minta daripada makhluk, maka Allah akan membuka pintu kebapaan untuknya. Selepas tiga perkara itu, aku memberitahu kamu satu perkara yang hendaklah kamu mengingatinya, iaitu di dunia ini ada 4 jenis orang. Pertama, orang yang dikurniakan dengan ilmu dan juga harta. Disebabkan ilmunya itu, dia akan takut kepada Allah dalam menguruskan hartanya, lalu dia tidak membelanjakan hartanya bertentangan dengan kehendak Allah. Bahkan dia menghubungkan silaturahim dengan harta itu, melakukan amalan dengan harta itu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dia menunaikan hak-hak harta tersebut. Orang ini mendapat darjat yang paling tinggi. Yang kedua, orang yang telah dikurniakan dengan harta dan tidak juga dengan ilmu. Dia mempunyai niat yang benar. Dia bercita-cita, jika saya memiliki harta, saya akan menggunakan harta itu dalam amalan yang baik sebagaimana si fulan. Disebabkan niatnya yang baik itu, Allah memberikannya ganjaran sebagaimana orang pertama. Mereka berdua sama saja dari segi pahalanya. Yang ketiga, orang ketiga ialah orang yang dikurniakan Allah dengan harta, namun tidak dikurniakan ilmu. Dia telah membelanjakan hartanya sesuka hati, tidak mengira tempat untuk hiburan, berpoya-poya dan mengikut hawa nafsunya. Dia tidak takut kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan tidak juga dia menggunakan hartanya untuk bersilaturahim
dan tidak juga dia membelanjakan hartanya mengikut yang hak. Pada hari kiamat, orang ini akan berada pada kedudukan yang paling celaka. Yang keempat, orang keempat ialah orang yang Allah tidak kurniakan kepadanya harta dan juga tidak dikurniakan ilmu. Dia bercita-cita, sekiranya saya ada harta, maka saya akan membelanjakan harta saya sebagaimana orang yang ketiga. Lantaran itu, dia akan mendapat dosa sebagaimana dosa niat orang ketiga, dan pada hari kiamat dia dan orang yang ketiga akan dikenakan azab yang sama. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita semua untuk kita faham perkara ni. Antara yang Nabi bersumpah, harta seorang hamba tidak akan berkurangan dengan bersedekah. كتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله